أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين وإلى الملائكة المقربين والشهداء والصالحين وآل كل والصحابة أجمعين وإلى أرواح أسلافنا وهواشنا وأقاربنا ومشايخنا ومحبينا ومن له حق علينا شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. صدق الله العظيم. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركاته في الدارين آمين يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena masih lagi memberi peluang pada kita untuk sama-sama kita mengikuti pengajian pada pagi ini. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa merahmati, memberkati serta meredai kita dunia hingga ke akhirat nanti insya-Allah. Baik, sebelum kita mulakan pengajian kita pada pagi ini, sama-sama kita niat sahaja aku iktikaf dalam masjid ini kerana Allah Subhanahu wa taala, dan sama-sama kita niat sahaja aku menuntut ilmu kerana Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Pengajian kita kitab Baquratul Amani pada halaman 18 baris yang ke-14 daripada atas.
Abang ni kita dah bicara dengan panjang lebarnya sebagaimana yang tertulis di belakang kita ni. Mungkin setengah ada ambil gambar dah, setengah tulis. Mudah-mudahan dengan pencerahan tu kita boleh faham yang mana satu makna sifat, yang mana satu makna ta'alluq, yang mana satu makna bagi hasil ta'alluq, dan yang mana satu yang dinamakan kalam nafsani. Namun perbicaraan kita nak menetapkan bahawasanya Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat kalam, yang dikatakan kalam itu kalam nafsi, kalam zati, kalam ismi, kalam hakiki, itu nama dia. Nah, hakikat sama je. Nah, hak tulah je tu. Sebut banyak tapi makna tulah. Nah, itu kalam nafsi itu yang diterjemahkan oleh pada kita dengan makna perkata. Nah, dengan makna perkata iaitu satu sifat yang sedia ada pada zat Allah Subhanahu wa taala, yang dengan dialah berkata-kata Allah Subhanahu wa taala. Maka tak kala Allah Taala berkata-kata melalui sifat perkata dia, maka Allah Ta'ala menjadikan huruf dan suara yang dikatakan itu merupakan perkataan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang masuk dalam kalam lafzi yang berhuruf dan bersuara. Ada dulu, kemudian ada bina, ada i'rab, ada bina. Itu semua tu masuk dalam kalam lafzi. Bila dah jadi perkataan, maknanya Allah yang menjadikan huruf suara, dan Allah lah yang memberi faham daripada huruf suara yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala padanya. Baik, maka kesimpulannya apa yang Allah Taala berkata-kata melalui sifat perkatanya, lalu dijadikan perkataan itu semua tu hasil daripada apa yang Allah Ta'ala cadang nak berkata-kata sedia kala lagi, yang dinamakan kalam nafsani. Baik, maka tidak adalah kerumitan situ, tak ada. Bila kita faham, kita atuk bagi elok, maka kita faham. Ni duk berkelahi berkata-kata kok mana pakai duk berkelahi, buat satu forum suku pula nak faham sifat kalam tu. Payah sangat. Jadi saya ambil lah pengajian yang saya belajar dahulu. Kita atur bagi elok, tanya tok guru apa semua. Maka cara mudah yang saya nampak untuk kita buat draft macam ni baru kita nampak. Kalau kita tak buat draft payah. Sebab tu sekali lagi saya ulang, sebelum kita nak masuk ke panjang lagi tu, Allah Subhanahu wa taala yang kita nak pegang sini, yang kita nak i'tikad sini, Allah Taala itu bersifat dengan sifat kalam dengan makna perkata. Maka bila ada sifat perkata pada zat Allah Taala, maka Allah berkata-kata, dengan siapa yang dia kehendaki, apa masalah yang dikehendaki, bila yang dikehendaki. Allah Ta'ala berkata-kata. Bila Allah Ta'ala berkata-kata melalui sifat perkata dia tadi, lalu Allah menjadikan perkataan. Yang ini perkataan ni baru dijadikan oleh Allah, berhuruf dan bersuara, dapat dipahami, dapat direti. Ada dahulu, ada kemudian. Kalau hak sifat kalam yang ada pada zat tu tidak berhuruf, tidak bersuara, tidak dahulu, tidak kemudian. Tapi bila dah jadi perkataan, dia ada dulu, ada kemudian. Hak ni Allah Ta'ala berkata-kata dahulu, hak ni Allah Ta'ala berkata-kata kemudian. Bunyi macam ni. Hak ni makiyah, hak ni madaniyah. Misal, hak cakap dengan Nabi Muhammad, hak ni makiyah. Makiyah ni dahulu daripada madaniyah. Ni kalau kita boleh faham, maknanya hak ni ada huruf suara yang dapat kita duk baca sampai hari ni. Ada pula kita kata ayat tersebut bila sebut kata makiyah berarti ayat diturunkan ke masa Nabi berada di Mekah.
Bila sebut kata Madaniyah, ayat itu diturunkan pada ketika Nabi berada di Madinah. Lalu ada tak dahulu kemudian? Ada. Nah, Mekah dahulu, Madinah kemudian. Baik, maka tu ada huruf suara, tuan-tuan boleh cek, boleh tengok. Kalau tak ada huruf suara, tuan-tuan boleh baca. Nah, sebab ada huruf suara itulah, nah, ada berhuruf dan bersuara, maka sifat dia adalah sifat baru. Sebab apa sifat baru? Kerana huruf suara itu dijadikan oleh Allah. Bila kena jadi makhluk dah? Makhluk. Baik. Cuma satu perkara yang kita kena ingat. Takut-takut, nah, bila kita tak faham tentang sifat kalam, terkadang, kalau kita tengok kisah-kisah yang berlaku zaman Mu'tasim, nah, pada kerajaan dahulu, nah, pada ketika mana kerajaan Abbasiyah, pada kerajaan Abbasiyah, yang mana pada ketika itu terlibat sama zaman Imam Ahmad bin Hanbal, zaman Imam Ahmad ibn Hanbal, yang mana berlaku kerajaan berpahaman Mu'tazilah yang mewajibkan semua rakyat dia berpegang sebagaimana pegangan kerajaan, iaitu pegangan Mu'tazilah, sehingga mewajibkan mereka berkata bahawasanya Quran itu makhluk. Baik. Maka ulama mempertahankan, tak mau kata Quran itu makhluk. Walaupun ulama faham yang kita duk baca itu makhluk. Tetapi oleh kerana takut menjadi keliru kepada orang awam apabila disebutkan Quran makhluk, kerana ada satu lagi nama bagi sifat kalam Allah Subhanahu Wa Taala yang ada pada zat Allah Taala, itu salah satu nama sifat kalam, iaitu namanya Quran. Takut orang pergi faham Quran, yakni yang ada pada zat Allah atau sifat kalam yang namanya Quran itu, takut orang pergi faham kata itu baru. Maka bahaya. Lalu ulama tak apa mempertahan, walaupun bermati-matian, walaupun kena penjara sampai mati, walaupun kena seksa sampai mati. Imam Ahmad terpaksa menjalani hukuman, kena rotan dalam penjara. Dia letak dalam penjara, rotan sehingga jatuh kain dia. Tapi Imam Ahmad tetap tidak berganjak dengan tidak mengatakan Quran itu makhluk. Sebab apa? Kerana takut dipahami oleh orang awam bahawasanya sifat kalam Tuhan yang ada pada zat itu makhluk, kerana namanya Quran. Dan yang kita duk baca dalam mazhab ni pun Quran juga. Kita duk baca dalam mazhab ni Quran juga. Ni Quran dengan makna perkataan. Ni Quran dengan makna sifat perkata. Lalu Imam Ibrahim Al-Laqani berkata, wa nazzihil Qur'ana ay kalamah. Suci olehmu akan Al-Quran. Apa suci olehmu akan Al-Quran? Jangan kamu mengatakan Quran itu baru. Jangan kata Quran itu baru. Quran mana yang tak boleh kata baru? Ay kalamah, iaitu sifat kalam yang ada pada zat. Baik. Baik, tu saya bagi catatan sikit. Yang dikatakan tak boleh kata baharu tu hak ada pada zat Tuhan. Nama dia Quran juga. Sebab tu bila kita nak bicara, kita kena bagi tahu. Jangan kamu kata Quran itu baharu. Quran mana? Quran dengan makna sifat perkata yang ada pada zat Allah. Adapun Quran yang kita duk baca tu baru. Sebab apa? Hak tu berhuruf dan bersuara. Masuk baru terbit kilang, baru cetak. Hak tu barulah. Cumanya nama sifat kalam satu lagi selain daripada kalam nafsi,
lain pada kalam ismi, lain daripada kalam zati, lain daripada kalam hakiki. Ada satu nama lagi sifat kalam, nama dia Quran. Tak ada apa dah, boleh faham hak tu, tak ada apa. Yang kita kata baru mashaf. Nah, dan isi kandungan dalam mashaf yang kita duk baca tu, hak tu baru. Tapi madlul dia qadim. Apa madlul? Yang ditunjuk. Nah, sebab apa? Quran itu sebagai dalil yang menunjukkan kata Allah itu bersifat dengan sifat perkata pada zatnya, pada zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Quran kita duk baca ni lah sebagai dalil, sebagai bukti kata Tuhan tak bisu. Tuhan ada sifat perkata. Wallahu alam, itu selesai. Maka kata dia di sini, dan tiada terdahulu dan tiada terkemudian. Gitu tak? Makna bila kita sebut kata sifat kalam Tuhan, tak boleh kita nak kata terdahulu, tak boleh nak kata terkemudian. Sifat kalam Tuhan tu. Sebab apa? Baru ni kita dah sebut sikit. Sebab apa tak boleh nak kata sifat kalam Tuhan itu terdahulu dan tak boleh nak kata terkemudian? Jawab dia, kerana sifat kalam Allah Ta'ala itu hanya satu. Bila satu, tak ada dahulu, tak ada kemudian. Dia kalau berbilang baru boleh kata dulu kemudian. Kalau dua, hak ni dulu, hak ni kemudian. Oleh kerana sifat kalam Allah Ta'ala hanya satu, maka tak boleh kita nak kata dahulu dan kemudian. Saya buat contoh dulu. Anak kita balik periksa habaq kat abah dia. Abah, saya dapat nombor 1. Oh, dapat nombor 1. Nah, pandai ya. Berapa orang dalam kelas? Saya seorang. Nah, siapa dapat nombor lah? Saya juga. Nombor 1 pun dia, nombor lah pun dia. Mana? Sebab apa kita kata anak dia ni pandai semua? Sebab dapat nombor 1 semua. Kerana tidak ada hak dahulu dia, kerana tak ada hak kemudian daripada dia. Dia satu dia seorang-seorang. Kalau berlomba lari, dia lambat pun dia menang. Seorang dia. Dan tak dinamakan perlombaan. Kebetulan gulawan tak jadi main. Larilah seorang diri. Boleh. Nah, tak belum tanding, tak payah lari dah. Menang tanpa bertanding. Tu maknanya gitu. Oleh kerana sifat kalam Tuhan itu hanya satu, maka tak boleh kita nak kata nak sifatkan dia terdahulu dan terkemudian. Tetapi kalaulah perkataan Tuhan, boleh kita sifatkan dahulu dan kemudian. Kerana hak Allah Ta'ala berkata-kata dengan Nabi kita, nah, yang dikatakan ayat Makkiyah itu dahulu daripada ayat Madaniyah. Maka ayat Madaniyah itu yang mana Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi pada ketika Nabi berada di Madinah. Boleh tak? Hak perkataan lafzi itu tak apa dulu kemudian tu. Hak perkataan lafzi itu, hak nombor 3 tu. Nah, hak pertama tu tak boleh. Nah, hak nombor 2 pun boleh lagi kata dulu kemudian. Sebab apa? Allah Ta'ala berkata-kata dengan Nabi Musa dahulu daripada berkata-kata dengan Nabi Muhammad SAW. Allah Ta'ala berkata-kata dengan Nabi Ibrahim dahulu daripada berkata-kata dengan Nabi Musa. Nah, kita kata lagi tu. Maknanya ada dulu kemudian tak? Ada. Yang tak boleh ada yang pertama. Itu tak boleh ada dulu kemudian. Baik. Penin juga nah. Kau tak penin? Tak penin, alhamdulillah. Dia kadang-kadang dia berkata, ustaz macam tu balik kau sama. Macam balik tu sama. Okey. Allah Ta'ala ada sifat perkata pada zat dia. Dengan sifat perkata, Allah Ta'ala berkata-kata. Bila Allah Ta'ala berkata-kata, Allah Ta'ala menjadikan perkataan huruf dan suara. Maka apa yang Allah Ta'ala berkata-kata melalui sifat perkatanya, yang dinamakan dia akan perkataan. Hak dia kata dah tu dinamakan perkataan. Semua itu mengikut apa yang Allah Ta'ala rancang, mengikut apa yang Allah Ta'ala kehendak
untuk berkata-kata sedia kala lagi Tuhan kehendak. Maka hak yang terakhir yang keempat itu, kalau nisbah kepada kita makhluk ni, kita panggil kalam nafsi. Apa panggil? Kalam hadisun nafsi. Kita panggil hadisun nafsi, percakapan diri dalam hati kita tu kan. Contoh tuan-tuan nak jumpa dengan saya, tuan-tuan mai tu ada lagi hajat dalam hati? Nak cakap apa? Ada lagi? Kau mai kosong. Tuan-tuan duk berajak nak jumpa dengan saya bulan lepas lagi tapi tak sempat. Ada lagi benda tu dalam hati tuan-tuan? Tuan-tuan nak cakap, tuan-tuan nak tanya, ada lagi? Mesti ada. Maka hak tu bagi kita panggil kalam nafsani bagi kita. Maka dinamakan pada kita tu dinamakan hadisun nafsi, percakapan diri, ataupun boleh dinisbahkan kepada kalam fil fuad, perkataan yang ada di dalam hati kita. Tu baik, selesai. Maka kata dia sifat kalam Allah itu tiada terdahulu dan tiada terkemudian. Artinya tiada disifat akan sifat kalam Tuhan tu. Tiada disifat dengan dahulu dan tiada disifat dengan kemudian. Ingat tuan-tuan, yang kita duk bicara kalam nafsi. Kalam dengan makna sifat. Perkata Allah SWT. Hak lain kita letak tepi dulu. Sekarang kita duk bahas sifat kalam Tuhan yang ada pada zat tu. Sifat. Bukan kerja, bukan takluk. Hak tu yang kata tidak dahulu kemudian. Artinya tiada disifat akan akan sifat kalam Allah yang makna perkata tu. Yang makna perkata tu tidak disifat dengan dahulu dan tidak disifat dengan kemudian. Sebab apa? Tidak disifat dengan dahulu, tidak sifat dengan kemudian. Kerana bahawasanya sifat yang satu jua. Sifat kalam tu satu je. Nak kata dulu kemudian. Macam mana muka satu? Kalau dua boleh kata hak tu dulu ni kemudian. Dia benda satu. Tidak dahulu, tidak kemudian. Tu. Kerana bahawa sifat yang satu jua. Sifat kalam. Bahkan, tambah lagi. Bahkan tiada berkelakuan sifat itu, iaitu sifat kalam Allah Ta'ala itu, tidak berkelakuan dengan satu kelakuan daripada segala kelakuan kalam dengan makna perkataan. Mana? Hak mana perkataan? Iaitu kalam, hak kita tulis hak duduk nombor 3. Ada duduk nombor 3 tu. Dalam peta kita tu ada nombor 3 yang dinamakan kalam lafzi tu. Maka sifat kalam tadi, sifat kalam yang ada pada zat tu, kata dia tidak berkelakuan. Sifat itu dengan satu kelakuan daripada segala kelakuan kalam dengan makna perkataan. Mana? Misal kata seperti, ni kata sifat kalam Tuhan tak bersifat dengan ni yang ada pada zat tu. Seperti keadaannya daripada bahasa Arab. Bahasa Arab tu bukan sifat perkata. Bahasa Arab itu perkataan. Faham tak? Bukan sifat perkata. Macam kita duk cakap Melayu. Ada tak dalam sifat kalam kita ni yang Tuhan letak pada anak lidah kita ni, kalau kita buka mai ada tak bahasa Melayu sini? Ada tak? Tu Imam tadi dia baca surah Al-Insan. Ada tak bahasa Arab pada anak lidah dia? Ada tak? Tapi hari ni penuh kecemasan. Tidak pergi belah seorang tengok. Betul tak Ustaz Abang tu? Masuk kecemasan Ustaz. Doktor tanya apa? Nak test hak mengaji tadi betul ke tak? Tengok belah, tengok ada ABC ke tak? Ada alif bata tak?
Kalau orang belajar siam, ada tak kokai, kokuat, kokuai? Ada tak? Kuat, Itu bahasa siam, tak apalah saya bicara ke dia. No? Ada ke tak? Jawab dia, tak ada. Hak kita pun tak ada. Nah, maka yang dikatakan bahasa Arab ke bahasa apa tu? Perkataan. Hak kalam lafzi tu. Adapun sifat perkata, hak ni tak ada bahasa. Tak bersifat dengan kelakuan tu. Daripada segala kelakuan kalam dengan makna perkataan tu. Sebab apa? Hak perkataan tu baru. Kalau sifat kalam lagi sifat dengan benda hak baru ni, baru. Tidak itu. Sebab tu dia tak bersifat. Dengan bahasa Arab ke. Nah. Dan perlahan ke. Perlahan. Slow. Nah, tak juga. Dan nyaring pun tak juga. Hak tu daripada sifat bagi kalam dengan makna perkataan. No? Baik, habis itu. Dan iaitu kalam tu sifat yang dengan dia. Nah, dan iaitu kalam tu sifat yang dengan dia, dengan kalam nafsi tu, dengan perkata tu. Kalau nak tabik dengan kalam dengan makna perkata tu, dengan dia, yakni dengan kalam dengan makna perkata. Dengan dia, dengan kalam dengan makna perkata tu, berkata-kata Allah Ta'ala. Nah, berkata-kata Allah Ta'ala. Dan bertutur. Orang sini faham tak bertutur? Faham tak bertutur? Cakapnya sama dengan berkata-kata tu, cuma orang panggil pelbagaikan gaya bahasa. Tak, kita nak pelbagaikan gaya bahasa tu. Apa panggil at-tafannu bil ibarah. At-tafannu fil ibarah. Kita nak kayakan bahasa kita. Nah, bertutur, bercakap, berkata-kata, hak tulah tu. Dengan sifat kalam nafsi itulah, dengan sifat kalam dengan makna perkata itulah berkata-kata Allah Ta'ala. Dan bertutur Allah Ta'ala akan perkataan. Dengan sifat kalam tu Tuhan cakap, Tuhan berkata-kata. Nah, akan perkataan. Yang perkataan tu sifat bagi perkataan. Perkataan mana? Perkataan yang menunjuk atas perkara yang wajib. Nah, perkataan tadi, hak Tuhan berkata-kata tadi, nah, menunjuk di atas perkara yang wajib. Menunjuk atas perkara yang wajib. Artinya yang boleh mengerti. Yang menunjuk perkara yang wajib, iaitu artinya yang boleh mengerti. Siapa mengerti? Yang mendengarnya, mendengar tuturan tu atau mendengar perkataan tadi, boleh mengerti akan perkara yang wajib. Contoh, Allah Ta'ala berkata, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maka kita dengar daripada perkataan tadi, kita faham tak? Kita faham. Faham ke apa? Faham kata Allah Ta'ala menuntut kita supaya kita berpuasa. Dan kita kata Allah Ta'ala menyebut, Innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan malaikat aku. Wajib tak? Benda wajib tak tu? Wajib pada akal. Nah, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahui olehmu. Nah, fa'lam
ketahui olehmu la ilaha illallah, tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar melainkan Allah. Wajib dah tu? Wajib. Maknanya Allah Ta'ala berkata-kata akan kita mengerti perkataan Tuhan itu, mengerti bagi yang mendengar akan perkara yang wajib. Allah Ta'ala sebut lagu tu, kita faham bahawasanya tidak ada Tuhan selain daripada Allah. Hanya Allah Ta'ala sahaja yang ada. Wajib tak? Wajib. Maka kita faham daripada tuturan tadi, itu adalah perkara yang wajib. Dan kita faham pula perkara yang mustahil. Mana perkara mustahil? Mana? Tuhan sebut lam yalid wa lam yulad. Tuhan tak beranak. Menunjuk kata beranak itu mustahil. Wa lam yulad, dan menunjuk kata diperanakkan dia pun mustahil. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kita faham kata ada suatu yang menyerupai Tuhan itu mustahil. Baik, maka kata dia lagi, dan kita dapat faham daripada perkataan yang Tuhan berkata-kata dengan sifat perkata dia tadi, kita dapat faham perkara yang harus. Contoh perkara harus. Khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Ada perkataan sama dengan ustaz baca tadi, Tok Imam tadi. Thumma istawa 'alal 'arsy ma lakum min dunihi min waliyyin wa la syafi'in afala tatadhakkarun. Allah Ta'ala sebut apa? Khalaqas samawati wal ard. Allah Ta'ala telah menjadikan 7 petala langit dan 7 petala bumi. Maka adanya Allah Ta'ala menjadi 7 petala langit dan 7 petala bumi, itu adalah perkara yang harus. Harus, benda yang harus. Bukan wajib Tuhan buat alam. Dah itu, bukan wajib Tuhan buat langit dah, harus. Maka kita faham bahawa langit itu adalah perkara yang harus. Sebab apa harus? Kerana dijadikan oleh Allah. Maka faham kita, bila dijadikan Allah, maka itu adalah perkara yang harus. Baik, maka faham. Sebab tu bila orang yang reti ni, bila baca Quran, dia nampak, dia faham, oh ni benda wajib, ni benda mustahil, ni benda harus. Dia faham. Tambah-tambah dia reti makna dan reti tafsir pula. Lagi syok. Lagi syok. Syok tu kalau rajin baca lah. Ada orang reti tapi malas baca pula dah. Penyakit sungguh. Hak tak reti rajin, hak reti malas. Betul tak? Bila dah reti malas dah lah. Tahu di mana? Saya nak buat contoh benda dunia-dunia ni lah. Nak bagi senang nampak. Budak-budak, masa-masa mula-mula dia nak reti kereta, dia boleh steering kat dia, rajin tak? Mula-mula kena steering, rajin tak? Saat dia tanya, mak ada nak beli apa-apa tak? Garam ada lagi ke mak? Asam keping ada lagi ke? Oi, rajin. Dia tanya, pergi beli satu. Mak dia kata, mana gula ambil? Pasal apa? Garam saya. Oh, lupa. Dia nak naik sekali lagi. Betul tak? Bila dah pandai dah, dia boleh bawa kereta pergi kerja, pergi sana, pergi sini, pergi mana, pergi Penang, pergi Johor. Dia boleh buat dah. Masa tu dia mari malah. Orang kata, jom kita pergi Perlis tak? Pergi jumpa mufti. Jangan gelak lah. Pergi jumpa mufti. Kalau hang nak bawa, tak apa, aku malas. Betul tak? Bila dah lama dia malas, dia pandai dah. Dan kalau boleh dia tidur atas kereta tu. Betul tak?
Sama. Ada orang jenis reti, bila dah reti dah malah. Bila dia baca ada faham, dia baca ada reti dia malah. Tapi malah baca pula dah. Hak baca tak reti tu laduk pulun. Nah, kokak tak apalah, kokak pun dia rajin. Begitulah adanya orang kita macam tu. Bila dah boleh dah, dia rajin malah. Masa tak boleh tu pulun juga. Nah, bila dah dapat, rela bagi orang tak ada lesen bawa. Bismillah. Baik. Maka bukanlah sifat kalamnya, sifat kalam Allah Ta'ala itu. Bukanlah diri berkata-kata. Bukan berkata-kata tu sifat kalam. Yang tuan-tuan banyak jumpa dalam kitab-kitab lain tu, bila dia terjemah kalam dengan makna berkata-kata, betul tak? Dalam kitab lain daripada kitab Baqarah, lain daripada kitab Misbahul Munir, lain daripada kitab Takribul Ikhwan, maka terjemahannya kalam dengan makna berkata-kata. Bukan maksud dia nak kata kalam Tuhan yang ada pada zat itu berkata-kata, tetapi cuma dia pintah jalan. Dia pintah jalan macam mana? Dia tak ambil makna pertama sebagaimana pada bawa ni. Pada bawa dengan makna perkata. Dengan perkata ni Allah Ta'ala berkata-kata, jadi dia potong satu. Bila potong satu, dia kata kalam dengan berkata-kata. Makna berkata-kata itu dapat kita fahami, tak boleh berlaku berkata-kata kecuali ada perkata pada zat. Dia potong ambil nombor dua. Bila potong ambil nombor dua, hak pertama dengan sendirilah kita faham. Jangan berkelahi. Bila dia sebut berkata-kata pun, kita kata apa? Betul. Sebab kita faham daripada berkata-kata itu sudah tentu dengan sifat perkata yang ada pada zat. Dia bawa mai makna takluk, dia tahu mai makna sifat. Bila ada takluk berarti ada sifat. Dan tuan-tuan menikah lagi, anak sebelah dah ustaz. Dia tak habaq menikah, tak menikah, dia habaq anak sebelah. Faham dah tu. Siapa nak bagi anak sebelah kat dia? Kerana dia tak menikah. Ada itu. Boleh menantu lagi. Cucu 42 dah. Allah. Mana ada lagi menantu? Kalau tak faham lagi, tak tahu dah. Saya letak 42 tu banyak dah tu. Nak main mana cucu kalau tak ada menantu. Itu. Maknanya dia ambil makna kedua. Makan lagi. Kenyang. Orang tanya lain, dia jawab lain. Dia jawab makna kedua. Makan dah lagi. Kalau kita jawab makan dah. Kenyang dah lagi. Kenyang dah 2 kali. Jadi dia potong siap-siap. Makan dah lagi. Kenyang dah. Apa kita faham bila sebut kenyang dah? Makan dah lah tu. Maka salah dah cara bercakap dah. Yang salah hak tak mengaji, hak tak faham. Dia tak mengaji, dia tak faham, dia pergi kutuk orang. Hak tak betul. Sama juga dengan orang sembahyang subuh berkunut dengan tidak berkunut. Nak berkunut boleh tak? Boleh, kerana mazhab kita mentasrihkan bahawasanya berkunut itu dibuat oleh Nabi SAW. Ada orang tak berkunut, boleh tak? Boleh, kerana mereka melihat daripada hadis yang mana sahabat kata Nabi tak berkunut. Hak Imam Syafi'i kata Nabi berkunut. Jadi maknanya kalau sembahyang subuh berkunut pun betul, sembahyang subuh tak ada kunut pun betul. Tengok mazhab masing-masing lah. Tapi kita Syafi'i tak boleh.
Tapi kalau sengaja nak tinggal kunut, malah nak baca kunut, syarat kena sujud sahwi. Sama ada terlupa atau sengaja. Kena sujud sahwi. Okey. Maka yang mana yang betul? Kunut ke tak kunut? Dua-dua betul. Yang tak betul, yang tak sembahyang subuh. Betul tak? Jangan ke kunut. Subuh dia tak sembahyang. Hak tu salah lah. No? Syafi'i dan Syafi'iyah. Boleh kata. Syafi'i itu Imam Syafi'i sendiri. Nah, Syafi'iyah itu ulama yang mengikut laluan dan perjalanan Imam Syafi'i. Tu. Jangan duk kata lah hampa nak buat lah, hampa tak mau kunut sudah. Duk diam-diam. Pasal apa? Pasal kami tahu hampa mazhab Hambali. Hampa menyamar saja taqiyah kata Syafi'i. Nah, guna nama Syafi'i nak hentam kita. Nah. Lepas tu kata pula, dalam bab ni saya Imam Ahmad tu anak murid Syafi'i. Nak kata Imam Syafi'i tak jumpa hadis tu. Syafi'i kata mana hadis sahih itu mazhabku. Nah, digelarkan Imam Syafi'i Nasirun. Apa bagi Nasir bah? Yang membantu, yang menolong agama Allah. Nasiruddin. Imam Allah penyakit. Baik. Awal lagi. Peringatan locim pertama tak apalah. Awal lagi. Baik. Maka itu, kalau kita nak buatlah, tak nak buat sudah. Sebab masing-masing ada hujah. Jangan pula hampa nak pergi pelekeh Imam Syafi'i. Hampa nak naikkan Imam Ahmad. Imam Ahmad anak murid Syafi'i. Kalau Imam Ahmad ada orang duk kata kat tok guru dia marah tak? Walaupun dia tak kunut. Marah tak? Duk kata kat Imam Syafi'i depan anak murid dia Imam Ahmad yang hampa dah ikut tu. Marah tak? Marah. Imam Syafi'i ditolak jadi imam. Imam Syafi'i tak baca kunut. Sebab apa? Hormat tuan rumah. No? Hormat tuan rumah. Contoh, kita ni jenis suka budu. Tuan rumah tak makan budu. Janganlah pula bila kita dia ajak makan nasi rumah dia, bawa botol budu dalam poket tu. Hormat tuan rumah. Makan sampai belacan hari tu. Tak ada masalah. Walaupun janggal bagi orang Kelantan, tak ada masalah. Makan je. Apa yang ada? Makan je. Hak mana ada tu? Gomoh perhabis. Ni pulun. Bawa botol budu bawa poket. Dengan asal limau cabai duduk dalam poket tu. Buat perangai. Maka hak mana betul? Mazhab sambal belacan dengan mazhab budu hak mana betul? Dua-dua betul. Ada dua-dua betul. Sebab tu sebab orang jangan nak mengada-ngada. Imam Mekah dia mari di Malaysia, dia baca tak bismillah? Baca. Pasal apa? Hormat tuan rumah. Sembahyang subuh kunut tak? Kunut. Pasal apa? Hormat tuan rumah. Ya masalahnya hampa duduk kat bawah ni duduk berkelahi bertumbuk pasal apa? Sepatut raikan perbezaan tu. Saling rai merai. Kita pergi tempat mereka, kita tak kunut sebagaimana mereka. Kalau kita beriman dengan mereka lah, ikut dia lah imam. Kalau tak imam tu cerdik, dia tahu kata orang mazhab Syafi'i ada belakang, dia berhentilah saat situ sampai Allah liman hamidah, berhenti saat. Bagaimana tak Imam Mekah tu? Kan tak Imam Mekah, maya subuh kan? Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Dia sengat.
Hak mazhab Syafi'i ni angkat tangan Allah. Agak panjang sikit. Allahu Akbar. Dia bagi ruang. Tu imam cerdik. Nah itu. Ni bid'ah kau tu bid'ah kau ni. Nah, hoduk Mekah tak ada kata bid'ah pun. Berkelahi pasal kunut pun. Allahu Akbar. Bila nak matang tak tahu. Cumanya jangan kita klaim. Jangan kita klaim. Kita bermazhab. Dia bermazhab Hambali. Pengajian mereka pun kitab Hambali. Tiba-tiba mereka mari klaim kata diri mereka Syafi'i. Dan kami tak terikat dengan Syafi'i. Jangan klaim macam tu. Mengelirukan orang. Jadi dalam bab ni saya ikut ni. Dalam bab ni memang hampa Hambali. Jadi hampa nak pujuk orang yang bermazhab Syafi'i untuk ikut hampa. Hampa terpaksa klaim diri hampa Syafi'i. Tapi buat cara Hambali. Ni satu pembohongan. Malah nak berkeli dengan orang sungguh pun malah. Dia kata siapa nak debat ni, mai boleh buh nama. Ilmu ni bukan untuk didebat, ilmu untuk diamalkan. Apa baca kitab tebal ni hak Asy'ariyah tebal tu pun, tapi apa ikut tak? Tak ikut. Apa faham? Apa syarah betul? Reti hangpa sebut betul, tapi hangpa tak ikut. Ada ke dalam agama kita disuruh belajar banyak kerana nak berdebat? Tak ada. Ilmu banyak-banyak untuk menyelamatkan ummah daripada kegelapan kepada nur. Bukan bawa ummah pi terkapai-kapai tak tahu nak duduk mana. Ya kawan tak erti berenang, hampa pi lepas tengah laut. Mati kawan tu. Laut ni Quran hadis hampa ambil dah. Quran. Nak apa-apa di Quran hadis ada. Jangan dengar ulama ni. Lepas tu kawan tak pandai nak berenang, nak ambil macam mana? Tu. Pelampung-pelampung pun tak bagi. Keselamatan pun tak ada. Life jacket pun tak ada. Kalau lepas ada life jacket boleh kira lagi. Ada sampan boleh kira lagi. Sampan tu adalah mazhab yang kita nak naik. Mazhab yang selamat. Ombak mai pun tak apalah. Bolehlah bertahan pasal duduk atas tu. Kita masih bergantung dengan mazhab. Ni jangan pakai mazhab. Ikut Quran dan hadis. Apa cakap tu betul. Tapi tak betul. Ikut mana tu? Cakap tu betul. Ikut Quran dan hadis. Awak, apa ingat ulama' dia ikut setan ke? Yang apa tak bagi ikut ulama' tu, ulama' ikut setan ke? Maka nak ikut Quran hadis kena ikut ulama' kerana ulama' ni yang mengolahkan. Kita tak erti. Bila tak erti, kena tumpang hak erti. Ni dia bagi benda tu gelebuk depan kawan tu. Hampa buka lah makan sendiri dah tengok. Mana boleh makan, tak boleh makan buang. Kawan pun tak kenal benda tu apa dia. Lah sekali. Macam bagi menu kat orang yang tak faham. Dia kata apa? Mula-mula yang pertama sekali nak buat kuih ni. Yang pertama letak gandum 2, dia kata mula-mula 2 senduk. Dia kata 2 senduk. Dia ambil 2 senduk. Buat dalam mangkuk. Gandum makan. 2 senduk gandum. 2 senduk makan gandum. Dia buat itu. Dia letak 2 senduk. Lepas tu makan gandum. Dia letak 2 senduk. 2 sudu lah. Contoh kita 2 sudu makan gandum. Dia pergi silap baca. Dia pergi letak jauh 2 sudu makan gandum jauh. Sepatut 2 sudu makan gandum.
Dia letak 2 sudu, makan gandum. Dia makan gandum. Nak makan lagu mana? Oh, lagu ni buat kuih ya. 2 senduk, bubuh 2 senduk, makan gandum. Nah. Lepas tu 2 senduk, buh 2 senduk pula, makan gula. 2 senduk makan, mana 2 sudu makan gula tu. Dia pergi baca 2 sudu makan gula. Dia buh 2 sudu, lepas tu makan gula. Nah, 1 sudu, bubuh 1 sudu, makan garam. Oh, letih. Lepas tu mana kuihnya? Tapi kalau orang tahu, dia tengok ayat tu, walaupun dia letak jauh mana pun, dia faham. Sebab dia ahli buat kek, dia ahli buat kuih, tak apa. Orang yang tak biasa ni, Allah. Abang pula ikut mu lah, nak buh berapa pun. Tu lagi teruk. Jahanam tu. Tu baik. Sebab tu kata, kita tak boleh nak berjalan sendirian tanpa ada ulama. Tanpa ada panduan. Ikut Quran hadis tu betul, tapi mengikut saluran. Maka nak ikut Quran, kita orang yang tak faham Quran, kena ikut ulama yang faham Quran. Kita tak faham hadis, kena ikut ulama yang faham hadis. Bukan direct ke Al-Quran, bukan direct ke hadis. Nak pergi bedah, kita tak erti. Maka siapa yang boleh buat tu? Ulama. Kita pergi lepas orang awam di tengah laut, suruh dia selam ambil mutiara. Lah sekali sekampung tu masuk kubur. Mati belakang. Maka nak mutiara, nak permata, nak apa pun, serah kepada ahli dia. Dia ada orang yang boleh diving. Boleh selam pakai gas atas belakang. Kita kalau tak belajar tu boleh selam tak? Gas atas belakang. Kita tak boleh selam. Nak menapas macam mana? Tak tahu. Gas terjun kawan tu dengan gas dengan dia mati. Lepas tu mereka buat latihan dulu. Tu latihan tu nak bentuk orang supaya jadi pandai. Bila pandai jadi ulama. Bila ulama boleh dia bawa orang lain pula. Nak tengok mai. Belajar selam dulu, bagi faham dulu cara selam, mai saya bawa pergi tuan laut tengok. Oh ni benda ni. Tengok. Boleh tangkap dengan tangan dah apa dia panggil lobster. Dah boleh pegang gitu. Ni kerang jenis besar. Ni apa tiram, ni apa. Ni kalau nak ambil permata apa semua ni, ni dalam ni. Ni kita ambil warna naik. Tunjuk. Belah tengok bagi dia tengok. Bawa panggil tu guru. Ni ke? Nabi suruh ikut Quran hadis. Betul. Tapi nak ikut lagu mana? Nak ikut lagu mana? Buka baca dia faham ke? Dia tak faham. Baca terjemah saja boleh ke? Tak boleh. Kena ikut tafsiran yang dibuat oleh ulama. Sebab tu Tuhan ada tangan tu. Sebab ikut perasaan apa? Tak mahu ikut ulama. Imam Nawawi kata az-zahir laisa murad. Makna zahir tu bukan dikehendaki, kena takwil kepada makna lain. Kalau nak serah pun serah makna dan serah hakikat kepada Allah. Kami tak erti hakikat alal arsy istawa, serah pada Allah. Jangan letak Tuhan di atas aras. Lepas tu atas lagu mana serah Tuhan. Jangan buat lagu tu. Cara lagu tu tak kena. Lepas tu habak kata salah. Lepas tu kita kata salah. Marah. Hak salah sungguh dia serah makna pun dia tak ambil. Hakikat pun dia tak ambil. Dia serah ke Tuhan. Yadun tu yadun lah. Tapi yadun yang layak bagi Allah. Wajhun yang layak bagi Allah. Jangan wajhun itu muka yang layak bagi Allah. Tak kena lagu tu. Jangan terjemah.
ambil kalimah asal hak Tuhan bawa. Baru serah. Tidak sebagaimana kita faham. Yang kita faham muka, yang kita faham tangan. Itu bukan. Zahir bukan murad. Hampa pergi terjemah makna zahir dulu. Baru serah. Tak betul ialah cara dia. Letih. Saya tiap-tiap malam kena duk sebut nama mereka. Tak sebut tak boleh. Orang kampung keliru. Sebab apa orang kampung keliru? Dan tahu tak? Mereka bertemu dengan Wahabi kah? Bertemu. Hari-hari tolak-tolak tubik Wahabi. Tolak-tolak tubik Wahabi. Ni, dalam ni. Sebab apa? Mereka buat serangan melalui media sosial. Sebab tu cara nak bagi cepat. Mereka nak apa dah? Bagi ajaran ni melalui inilah. Sebab dia yakin semua orang ada. Nah, ada data jalan. Bukan setakat semua orang ada. Ada orang 3, dia seorang. Betul ya tuan-tuan? Macam kedai telefon pula dalam poket dia tu. Samsung ada, Vivo ada. Nah, iPhone ada. Ni untuk urusan dengan bini ya. Ni hak pejabat. Nah, ni yang kawan-kawan. Tak campur. Jadi kalau bini cek pun elok semualah pasal dia untuk dengan isteri. Hak 2 lagi simpanlah. Bukan semua orang lagu tu. Baik. Hati-hati nah. Baik. Maka kata dia, maka bukanlah sifat kalamnya kalam Allah Ta'ala itu diri berkata-kata tu. Dan diri bertitah tu. Bukan. Hak berkata-kata tu takluk tu. Nah, yang ialah bertitah dan berkata-kata tu. Nah, hadas. Hadas tu apa dia? Hadas tu makna peristiwa. Benda yang berlaku. Nah, bukan yang ada pada zat tu. Benda ni benda berlaku. Apa panggil hadas? Nah, yang daripada umurun i'tibariyah. Apa panggil amrun i'tibari. Pekerjaan kira-kira. Mana? Seperti barang yang memberi waham akan dia. Nah, jangan duk kata diri berkata-kata tu sebagaimana barang yang memberi waham, memberi perasaan akan dia oleh beberapa banyak ibarat. Nah, beberapa banyak ibarat bahasa-bahasa Melayu. Ni hak kita lain pada ni lah. Nah, ibarat dalam bahasa Melayu. Banyak dia main kata kalam dengan makna berkata-kata. Jadi tak apalah. Kita tanggung dah tadi. Dia sebut berkata-kata tu. Dia bubuh makna kedua. Walah bila sebut makna kedua. Kita faham dah makna pertama. Cuma pada yang sebut juga sini. Ramai dan banyak kitab-kitab Jawi dulu. Menyebut kalam dengan makna berkata-kata. Bukan makna perkata. Tapi bagi kita tak ada masalah lah. Nah, mereka sama-sama ulama' biar lah. Kita jangan ada masuk campur. Mereka. Nah, kita mengaji bagi faham kita, lepas tu kita habang. Kita faham. Walaupun mereka sebut berkata-kata, tapi nak kepada perkata juga. Karena tak akan berlaku berkata-kata kalau tak ada perkata. Tak apa. Faham lagu tu. Lepas tu kita hak mengajar ni lah kena bawa orang, kena bagi faham. Nah, faham-faham sendirilah. Kau mana pun apa tak boleh lagu tu. Apa faham-faham sendirilah. Faham ustaz. Ustaz seorang balik orang lain. Pakai dua garu kepala. Tu baik. No? Seperti banyak ibarat bahasa-bahasa Melayu. Hanya iyo sifat kalam Tuhan ni. Satu perkara, yakni satu sifat
yang sedia adanya sifat tadi ada pada zat Allah Ta'ala. Yang bertutur, yakni bercakap, berkata-kata dan bertitah Allah Ta'ala dengan sifat kalam ataupun kalam nafsi tadi. Dengan dia iaitu dengan sifat kalam atau kalam nafsi. Dengan dia. Nah, bertitah dengan dia dengan sifat kalam tu. Nah, bertitah akan siapa-siapa. Nah, yang ia kehendak. Dia nak bercakap dengan siapa, dia bercakap. Dengan sifat kalam tadi. Nah, pada apa-apa percaraan, dia nak bercakap tentang apa-apa tu, tu ikut dia. Nah, yang kedua tu, amrun i'tibari tu. Nah, dia boleh bercakap. Bercakap dengan apa? Bercakap dengan sifat kalam hak pertama tu. Nah, bercakap dengan tu. Nak bercakap apa? Nak bercakap dengan siapa pun boleh. Siapa-siapa ada. Yang atas jalan takrib. Atas jalan mudah faham. Takrib ni mendekatkan kepada faham. Nah, atas jalan takrib bagi faham. Nah, dia nak buat contoh, nak buat misal, nak buat perumpamaan dengan satu contoh yang mendekatkan kita kepada faham. Apa dia? Maka iaitu misal dia. Bahawasanya ada bagi kita kalam nafsi. Kita ni ada juga sifat kalam yang kita kata kalam nafsi. Apa dia? Satu kuah yang Allah Ta'ala letak pada anak lidah kita. Satu kuah, yakni satu kekuatan yang Allah Ta'ala letak pada anak lidah kita. Itu apa panggil kalam nafsi kita. Sifat perkata kita. Nah, tu bagi kita ada kalam nafsi. Artinya, nah, apa makna nafsi? Zati. Nah, mana zati? Iaitu sifat yang dihantar pada anak lidah kita. Nah, hak Tuhan letak pada anak lidah kita. Dihantar pada anak lidah kita. Yang melawankan bisu. Kalau tak ada orang ni, tak ada kuah ni. Ada orang ada lidah kan? Tapi kuah tu tak ada. Bisu tak? Bisu tak? Jumpa tema. Imam kata ni kan lupa pula dah. Dia dah abang tu nasi memang lijah habis dah. Ustaz tak berhenti lagi masa ni. Tu. Dia abang tu. Tu. Kata ustaz nak berhenti bila lapar ni. Kedai lijah habis dah. Nak pergi makan mana? Tu contoh lah. Maka hak tu kalau tak ada hak tu lawan dia jadi bisu lah kalau tak ada hak tu. Tak ada kuah tu. Dan kelu. Maka bila ada kuah tadi pada anak lidah kita. Nah, dapatlah bagi kita bercakap. Faham tak? Bila ada kuah tu boleh cakaplah kita. Dengan dia cakap dengan apa? Dengan sifat kalam nafsi kita, iaitu kuah hak Tuhan letak pada anak lidah kita tadi. Dapat bagi kita bercakap dengan dia. Cakap apa? Pada apa-apa pekerjaan. Pasal bisnes ke? Pasal nasi tadi ke? Nah, pasal mengaji ke? Pasal ni nak semayang jemaat jadi dak hari ni ke? Nah, pasal siapa nak baca khutbah ke? Boleh cakap lah, cakap apa pun. Bila ada ni. Faham tak no? Nak cakap dengan dia pada apa-apa pekerjaan. Dan memberi ketahui, iaitu memberi faham dengan tuturan dan memberi ketahui dengan tuturan tu. Mana kita boleh reti, boleh faham dengan percakapan tadi. Okey. Dan bila hilang kuah yang ada pada anak lidah kita ni. Bila hilang hak tu, lidah tak hilang, hilang kuah tu. Nah,
Bila hilang, bila hilang nyo kuah yang Allah Ta'ala letak pada anak lidah tu, jadi kelulah lidah. Lidah pun jadi kelu. Kelu mana? Daripada bertutur. Tak boleh bercakap. Nah, hidup bercakap elok-elok, tiba-tiba Tuhan tarik buang kuah tu. Dia tak boleh nak buat ibarat dah. Nah, tu dia. Kalau ribut nak main dengan dia, kita tak faham. Tengok tangan pun lagu tu kan, kita bukan reti pun. Angguk kan. Kita pun main tangan ke. Nah, dia habak kena mok dia jatuh telaga. Kita kita pun. Dia minta tolong. Tak apa. Kita tahu. Tak faham. Dia abang mak dia jatuh telaga. tak faham, tak payah. No? Tu kata dia. Kelu lidah daripada bertutur. Maka adakah demikian itu sifat kalam kita tu? Nah, adakah demikian itu sifat, yakni sifat kalam kita itu berhuruf dan bersuara? Ada huruf suara sifat kalam kita hak pada anak lidah ni? Pergi belah tengok, ada ABC, ada suara tak? Tak ada. Ada huruf tak? Tak ada. Tapi kita nak cakap bahasa apa boleh? Belah tak ada. Kalau ada tuan-tuan nanya kat orang Cina, kan tulisan mereka macam duri, bercocok-cocok. Macam duri, macam rebah tu kan. Kita ada lagi, tapi jin tu sangkut dah tu. Ikut jin, ikut ha, kha, ain, ghain apa semua tu kan. Tak ada huruf suara tu pada anak lidah kita. Tak ada. Cek tengok. Nah, tidak berhuruf, tidak bersuara juga pada anak lidah kita. Dan adakah terdahulu atau terkemudian? Nah, sifat kalam kita ada berapa? Ada satu je. Patut hak mana dulu, mana kemudian? Apa dulu kemudian? Muka satu. Sifat kalam kita pun satu juga. Ada. Dia kata, adakah terdahulu atau kemudian? Sehingga-hingganya barang yang ada pada kita tu arad. Cumanya bezanya. Nah, sifat kalam hak kita ni arad. Yang ada pada jirim. Hak Allah sifat ada pada zat. Itu beza. Hak Allah qadim, hak kita baru. Tu. Nah, sehingga-hingga barang yang ada pada kita itu arad. Sebab apa arad? Kerana berdiri pada jirim. Anak lidah kita tu jirim. Kuah tu tadi arad. Anak lidah kita tu jirim. Dan yang ada pada Tuhan itu daripada ma'ani. Sifat ma'ani yang bukan arad. Nah, yang ada pada zat Allahu subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Lega sikit no? Ayat itulah yang saya duk tunggu pada tadi. Tepat no? Boleh ada tu. Kalau kita pulun pergi baca lagi pun tak ada tempat berhenti pula. Kenapa habis? Masuk mustahil, masuk dalil. Dia tu. Okey no? Tuhan susun cukup elok dah. Allah. Apa dia tu? Memang cari pasal Wahabi dari zaman mula lagi. Ada pendapat khalaf yang lebih selamat kita guna. Ya. Baca itulah hak melalui Facebook ni dia tahan sikit. Pasal kita kawan-kawan kita. Kalau kita buat live ikut TikTok, parasit banyak. Nak mengajak payah. Duduk tengok apa dia komen dia apa. Wahabi masuk penuh. Kalau bab kita hanya kawan-kawan kita yang ada nama. Follower kita sahaja. TikTok ni tak ada follow pun boleh masuk. Ya.
Tak ada follow boleh masuk. Terlintas, tengok. Komen, boleh, tak ada masalah. Lepas tu dah sakit kepala dengan tu. Allah, kawan tu kata kat aku, tu orang kawan ni kata kat aku macam tu. No. Dah Ustaz, masuk supaya apa? Ada perlawanan dalam tu. Aku bukan nak lawan orang. Aku nak suruh kenal Tuhan. Letih. Cari letih apa ni? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bil fahmi wa ta'alina bi ma'rifatil ilmi wa sin akhlaqana bil hilmi wa sallana abwaaba fadli wa anshurna min khazain rahmatika. Sallama ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Perang kita ni semakin besar lah. Kerana presiden baru adalah presiden lama. Amerika ni, presiden baru dia adalah presiden lama. Yang memang gila dengan perang. Duk bagi arahan dah, suruh serang kilang minyak Iran, serang apa. Nah, abang ni suruh tahan. Jangan. John Biden pun dia tahan. Dia suruh serang. Baru sehari 2 hari je.